Okey, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam siri PDPC online bertarikh 16 hari bulan Jun 2020, kelas yang kedua. Ya. Dalam kelas teknik menjawab SPM Pendidikan Moral ini, saya, Cikgu Master Benjar Kasih akan menjelaskan atau menerangkan satu contoh soalan bahagian A, struktur. Selamat menonton. Baik, soalan yang pertama, baca dan fahami pernyataan berikut. Kita perlu menyambut Hari Ibu dan Hari Bapa sebagai salah satu cara untuk kita menunjukkan sikap berterima kasih dan membalas jasa ibu bapa. Ya, okey, pengetahuan amnya ialah 12 Mei ialah Hari Ibu, 16 Jun adalah Hari Bapa. Okey. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan 3 jasa ibu bapa kepada kita. Baik, 3 markah diberi. Ya. Apakah kehendak soalan? Soalan menyatakan kita hendak jasa ibu bapa kepada kita. Ya. Nyatakan jasa ibu bapa kepada kita 3 jasa. Ya. 3 jasa kali 1 markah. Ya. Mesti dapatkan sekurang-kurangnya 3 jasa. Ya. Tetapi kadang-kadang kita tak ada idea. Kita dapat 2 jasa saja contohnya. Dalam keadaan begini, huraikan jasanya ya. Macam yang saya tunjuk nanti ya. Okey. Perincikan jawapan supaya tidak kehilangan markah ya, kerana jawapan umum. Jangan ada pengulangan jawapan ya. Ataupun jawapan dalam kategori yang sama ya. Okey. Baik, kita lihat contoh jawapan. Pertama, mendidik kita. Ya. Mendidik kita umum. Ya. Kita tambahlah, iaitu mengajar adat budaya, adat resam kita, ya, adat bertutur dengan orang tua, bagaimana caranya, ya, dan menghantar ke sekolah. Kamu boleh tambahkanlah, ya. Kedua, menyediakan keperluan asas. Ya. Apa di keperluan asas? Contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian, keselamatan dan sebagainya. Okey. Ketiga, memberi kasih sayang. Ya, dengan mengambil berat masalah, ya, masalah kita dan melayan kita. Jangan pula kamu tulis menyediakan keperluan asas. Contohnya yang kedua, kamu ulang balik jawapan yang ketiga, memberi tempat tinggal. Itu dalam kategori yang samalah tu, tak boleh, ya. Kalau tak ada idea sangat, kalau dah lagi 5 minit, masa tamat tak ada idea juga, boleh juga tulis, ya. Okey, jangan biarkan jawapan kosong, ya. Kalau ada lagi, tulislah juga, ya. Okey. Okey, soalan B, nyatakan 3 cara yang anda boleh lakukan untuk menunjukkan sikap berterima kasih kepada ibu bapa. Juga 3 markah di sini. Watak bermaksud saya sebagai pelajar. Sebab soalan tu menyatakan anda, ya. Okey, anda pelajar, ya. Okey. 3 cara, setiap satu cara, satu markah. Okey, kalau ada, tambahlah 1 ataupun 2. Macam biasa, untuk standby, ya. Perincikan jawapan anda agar tidak kehilangan markah. Ya, jawapan yang umum tidak ada markah. Okey. Okey, ini ialah contoh jawapan. Pertama, cara yang pertama dengan belajar bersungguh-sungguh. Perinciannya, sehingga boleh berdikari dan memberi sumbangan kepada ibu bapa, ya, membalas jasa, sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Okey. Cara kedua dengan cara mendengar nasihat ibu bapa. Okey. Kamu teruskanlah terutama semasa hendak membuat keputusan penting dalam hidup, ya. Hendak memilih tinggal di asrama atau tidak, ya, misalnya lah, ya. Okey, cara ketiga, tidak melakukan perkara yang tidak disukai oleh ibu bapa. Okey, mana ada ibu bapa yang
suka membuat perkara yang buruk, ya. Jadi kamu tambahkan kerana setiap ibu bapa mahukan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Okey, soalan C. Nyatakan 3 kesan yang berlaku ke atas sebuah keluarga yang tidak mengambil berat terhadap ahli keluarga mereka. Okey. Soalan jenis meramal. Okey. 3 kesan buruk. Ya. Dan sedikit huraian bagi mengelak jawapan berbentuk umum. Okey, contoh jawapan. Kesannya, ya. Keluarga itu berpecah, iaitu ahli keluarga membuat hal masing-masing, tidak mengambil tahu, ya, sama ada buruk ataupun baik. Okey. Kesan yang kedua, anak-anak terdedah kepada gejala sosial. Ya. Tanpa perhatian berat keluarga, seseorang mudah terjebak dengan gejala sosial. Ya. Okey. Ketiga, kesannya ialah ahli keluarga tidak ada kemesraan di antara satu sama lain. Tidak ada tegur sapa, ya, ucapan selamat ataupun tahniah. Tiada rasa simpati jika berlaku kesusahan di kalangan ahli keluarga. Okey. Pada pendapat anda, wajarkah anak-anak menghantar ibu bapa mereka yang sudah tua ke pusat penjagaan orang-orang tua? Ini soalan pendapat, ya. Wajar atau tidak? Anda boleh menjawab sama ada ya atau tidak, ataupun wajar atau tidak wajar. Tapi pastikan jawapannya ada alasan, terutama kalau tidak wajar, sebab itu asing sedikit dalam budaya kita, ya. Okey. Soalan pendapat, semua pendapat adalah betul asalkan rasionalnya sesuai. Okey, 2 markah diberi, maksudnya wajar atau tidak adalah 1 markah. Satu lagi markah datangnya daripada alasan ataupun huraian. Okey, jadi buat huraian lebih sikitlah, ya, supaya dapat markah lebih, ya, sebagai standby. Okey, di sini watak adalah anak-anak, jangan lupa. Contoh jawapan. Saya tulis tidak wajar, ya. Itu 1 markah. Anak-anak ialah watak, ya, di sini. Anak-anak patut menjaga mereka. Mereka ialah ibu bapa ataupun kamu tulislah mereka menjaga ibu bapa, ya. Anak-anak patut menjaga mereka kerana membalas jasa mereka, ya. Jasa mereka. Saya tambah lagi spesifik, mendidik dan membesarkan anak-anak. Ini ialah supaya jawapan kita tidak berada dalam kategori umum di mana ia tidak mendapat markah. Jadi rugilah. Kalau ada masa, tulislah lebih sikit, ya. Cek, semak jawapan lain, ya, yang mana kamu ragu-ragu ya ke dapat markah. Jadi kamu semak di sini, pastikan kamu dapat semua markah penuh, ya, dalam semua soalan. Okey? Baik. Tamat video kali ini. Semoga kamu dapat belajar sedikit macam mana teknik mendapat markah yang penuh dalam menjawab SPM. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.